yang murni atas nama Ilahi. Kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu Darul Iman, maju berkat sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, dan beri akan patuh bertakwa iman, walaupun sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebaikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Demi kami untuk semua, maju berkat sejahtera, tekad kami, impian semua, maju berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Jadi untuk memberkati lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat lagi meneruskan talaqi online kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein pada siri yang ke-65 pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan talaqi online kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر.
رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mang selaku moderator pada malam yang mulia ini. Tidak lupa juga kepada pihak penganjur doa Dung Bulu Gading, muslimin muslimat yang mengikuti pengajian online kitab Minhajul Talibin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Tajibu mutaba'atul imami fi af'alis salati bi an yata'akhkhara ibtida'u fi'lihi 'an ibtida'ihi wa yataqaddama 'ala faraghihi min. Fa in qaranahu lam yadur illa takbiratul ihram. Maksudnya tajibu mutaba'atul imam, wajib mengikut imam. Jadi apabila kita sembahyang berjamaah, ini kita masuk lagi dalam perbincangan berkenaan dengan perkara yang wajib dilakukan oleh makmum. Apabila kita sembahyang berjamaah, ataupun apabila makmum berniat menjadi makmum, ataupun apabila makmum berniat mengikut imam, maka di sana ada perkara-perkara yang diwajibkan kepada makmum melakukannya. Antaranya adalah wajib mengikut imam. Maksudnya wajib bagi makmum mengikut imam. Maksudnya wajib di sini adalah andai kata kalau dia tidak ikut imam, maka berdosa dan sembahyang dia tidak sah. Sembahyang dia batal. Kerana dia telah meninggalkan perkara yang diwajibkan. Okey, wajib. Ini hukum. Wajib mengikut imam. Siapa wajib? Wajib bagi makmum. Wajib bagi makmum mengikut imam fi af'alis salah. Pada perbuatan-perbuatan sembahyang. Jadi makmum mesti kena ikut imam pada segala perbuatan sembahyang. Perbuatan sembahyang ia lain daripada perkataan. Manakala tidak wajib makmum mengikut imam pada perkataan dalam sembahyang. Maksudnya, kalulah makmum baca dulu Fatihah, tetap sah Fatihah makmum. Maksudnya bukanlah menjadi syarat diwajibkan kepada makmum membaca Fatihah setelah daripada Fatihah imam. Itu kita kena faham. Baik, wajib mengikut imam pada segala perbuatan sembahyang. Okey, bagaimana mengikut imam? Yang dimaksudkan mengikut imam di sini bi ay yata'akhkhara ibtida'u fi'lihi 'an ibtida'ihi wa yataqaddama 'ala faraghihi minhu. Maksudnya mesti terkemudian, bi ay yata'akhkhara terkemudian, ibtida'u fi'lihi permulaan, terkemudian mula membuatnya. Mula membuatnya makmum akan sesuatu perbuatan sembahyang. Okey, terkemudian mula perbuatan makmum daripada mula perbuatan imam. Baik. Terkemudian mula perbuatan makmum baik daripada permulaannya, daripada permulaan imam. Maksudnya daripada permulaan buat imam. Jadi makmum saat itu kena buat selepas daripada tu imam buat. Tu maksudnya makmum kena buat selepas daripada tu imam buat. Maksudnya permulaan perbuatan sesuatu rukun yang ingin dilakukan oleh makmum mestilah terkemudian daripada permulaan perbuatan imam terhadap sesuatu rukun. Okey, sebagai contoh untuk kita faham ayat dia, katakanlah makmum dan imam berada dalam qiyam sebagai contoh, maka mesti makmum kena mengikut imam dengan maksud perbuatan makmum mula untuk rakaat mesti terkemudian daripada perbuatan mula imam rakaat. Biar imam mula dulu rakaat, barulah makmum mulakan rakaat. Itu maksud dia. Itu maksud terkemudian permulaan melakukannya makmum, yakni akan perbuatan sembahyang daripada memulanya imam perbuatan sembahyang imam. Okey. Wa yataqaddama dan terdahulu ala faraghihi minhu. Terdahululah ia makmum di atas selesainya imam daripada melakukan perbuatan sembahyang. Jadi makmum saat itu
Mesti kena turun sebelum daripada imam selesai daripada melakukan perbuatan. Okey, kalau kita contoh rokok saat ni, biarlah makmum saat itu rokok. Okey, biarlah makmum rokok sebelum daripada imam bangun daripada rokok. Okey. Kita tengok kita ada ibtidak. Dia kata ibtidak, mula melakukan sesuatu rukun sembahyang. Okey. Ni katakanlah ni makmum, ni imam. Jadi ni permulaan imam. Allahu Akbar, ni permulaan melakukan rokok. Makmum saat itu mesti terkemudian daripada permulaan ataupun makmum saat itu mesti permulaan dia nak rokok saat itu mesti terkemudian daripada permulaan imam. Imam Allahu Akbar, barulah makmum Allahu Akbar. Dan terdahulu makmum di atas selesai imam daripadanya. Maksudnya makmum kena turun sebelum daripada tu imam naik. Itu maksud dia. Kita huraikan lagu tu kita nak faham ibarat dia. Kita nak faham ibarat dia. Jadi tu imam rokok, makmum rokok. Jangan makmum rokok selepas daripada tu imam bangun daripada rokok. Tu dipanggil tidak mengikut imam. Ataupun jangan makmum saat ni tu turun sebelum daripada tu imam turun. Tu imam dah gerak lagi turun, makmum gerak dah. Itu permulaan. Tu imam dah gerak lagi turun, makmum gerak dah. Itu tak boleh. Cuma tak boleh kadang-kadang haram, kadang-kadang makruh. Bukan kata tak boleh tu mesti haram. Kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram. Katanya fa'in qaranahu, maka jika menyertailah ia kembali kepada permulaan perbuatan imam, permulaan perbuatan makmum, dia akan permulaan perbuatan imam. Sama di antara imam dengan makmum. Allahu Akbar. Tu imam tu, makmum tu sama. Ketika tu lam yadur, tidak memberi mudarat. Apa maksud tidak memberi mudarat? Lam ya'sam, tidak berdosa. Kalau sama pergerakan makmum dengan pergerakan imam, tidak berdosa. Maksudnya ia tidak merosakkan sembahyang. Itu maksud dia. Tidak berdosa, tidak merosakkan sembahyang. Illa, melainkan takbiratul ihram. Melainkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram, syarat dia mesti takbiratul ihram makmum selepas daripada kesemua takbiratul ihram imam. Allahu Akbar, barulah makmum Allahu Akbar. Kalau sama ataupun sebelum daripada imam sapabar, makmum Allah dah, sedangkan makmum niat mengikut imam ketika tu, maka dah jadi sembahyang makmum. Dia takbiratul ihram, dia tidak boleh sama. Apatah lagi kalau makmum buat dulu sebelum daripada tu imam. Makmum memulakan, itu ibtidak. Memulakan takbiratul ihram makmum sebelum daripada takbiratul ihram imam. Itu tidak sah sembahyang makmum kalau makmum telah berniat mengikut imam dalam takbiratul ihram. Ataupun makmum memulakan takbiratul ihram makmum sebelum daripada selesai imam daripada takbiratul ihram. Allah baru Allah, makmum Allah dah. Maka dah jadi benda sembahyang makmum. Kalau makmum niat mengikut imam dalam takbiratul ihram. Tetapi kalau makmum takbiratul ihram sebelum daripada imam, tapi dia belum lagi berniat takbirat menjadi makmum dalam takbiratul ihram dia, maka tak ada masalah. Sebagai contoh, tu imam doa Allah waswah, makmum kata Allah payah sangat. Allahu Akbar. Makmum tu Allahu Akbar. Makmum tu takbiratul ihram. Tapi dalam takbiratul ihram makmum saat itu makmum belum lagi berniat mengikut imam. Maksudnya makmum seorang diri bayar. Lepas daripada imam Allahu Akbar, barulah makmum berniat mengikut imam. Baik, ketika tu sah sembahyang makmum. Cuma perbuatan tu tidaklah betul. Maksudnya perbuatan tu bukanlah comel. Cuma kalau nak buat lagu tu masih lagi tetap sah sembahyang dia. Bila dia kata Allahu Akbar, dia tidak niat ikut imam, dia kira sembahyang seorang diri. Bila imam Allahu Akbar, dia pun baru niat mengikut imam. Sembahyang dia pada permulaan kira sembahyang seorang diri. Lepas daripada dia niat mengikut imam, baru dikirakan berjemaah. Okey, ketika itu dah batal sembahyang dia walaupun dia akad takbiratul ihram bersama dengan imam. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya jadi bab takbiratul ihram ni mesti dilakukan setelah selesai. Setelah selesai kesemua takbiratul ihram imam, barulah makmum angkat takbiratul ihram dia. Itu kita kena faham. Katanya
Wa in takhallafa bi ruknin bi an faragha al-imam minhu wa huwa fi ma qablahu lam tabqul fil asah. Dan jika tertinggallah ia, tertinggallah ia imam, tertinggallah ia makmum, tertinggal daripada imam, ketinggalan makmum daripada imam bi ruknin dengan satu rukun. Jadi kan tadi kita kata makmum mesti ikut imam, imam rakaat, makmum kena rakaat. Jangan makmum rakaat setelah daripada selesai imam daripada rakaat. Tiba-tiba makmum saat itu tertinggal daripada imam dengan satu rukun. Tu imam selesai rakaat bangun kepada i'tidal, makmum tak rakaat lagi. Tu maksud takhallafa bi ruknin. Dan ketinggalan ya imam, ketinggalan makmum dengan satu rukun daripada imam. Ketinggalan makmum daripada imam dengan satu rukun. Satu rukun di sini dia tidak diqaidkan rukun qasir ke rukun tawil. Maksudnya rukun pendek ke rukun panjang, tidak diqaidkan. Maksudnya sama ada rukun pendek ataupun rukun panjang, hukum dia sama. Sama ada rukun pendek, rukun panjang, hukum dia sama. Tertinggal makmum daripada imam dengan satu rukun. Okey, bagaimana kalau makmum tertinggal daripada imam dengan satu rukun? Bi an faraghal imamu minhu wa huwa fi ma qablahu. Iaitu selesai imam daripada rukun tersebut, wahwa dan sedangkan ia makmum fima qablahu pada barang, yakni pada rukun yang sebelumnya. Okey, tu imam selesai dah daripada rakaat. Makmum pada rukun yang sebelum rakaat. Sebelum rakaat adalah qiyam. Makmum masih lagi qiyam, tu imam selesai dah daripada rakaat. Maksudnya tu imam bangun dah kepada i'tidal. Maksudnya tu imam tinggal dah rakaat. Tinggal dah rakaat. Apabila tu imam tinggal dah rakaat, maka bermakna tu imam telah selesai daripada satu rukun, sedangkan makmum berada pada rukun yang sebelum daripada rukun yang tu imam telah selesai. Okey. Adakah batal sembahyang dia? Kata ulama, lam tabqul fil asah. Tidak batal, yakni tidak batal sembahyang makmum mengikut kaul asah. Jadi mengikut kaul asah, sembahyang makmum tidak batal. Baik. Namun muqabil kaul asah mengatakan batal kerana di sana ada mukhalafah di antara makmum dan imam tanpa sebarang keuzuran. Baik. Mengikut pandangan mu'tamad, pandangan al-asah dikata tidak batal kerana dia melihat menyalahi imam dengan makmum saat itu. Makmum dah ikut imam lalu, itu dipanggil menyalahi, mukhalafah. Mukhalafah tu bukan mukhalafah yang teruk, bukan mukhalafah fahishah, bukan dipanggil mukhalafah yasirah, mukhalafah yang hanya sedikit saja, maka dimaafkan. Maka hukum dia adalah dimaafkan. Okey, itu maksud dia. Okey. Katanya au biruknain, ataupun dengan dua rukun, ataf pada birukni, ketinggalan imam daripada ketinggalan imam daripada takhallaf al-imam tadi kan. Maksudnya imam ketinggalan makmum tertinggal daripada imam. Baru tak? Makmum tertinggal daripada imam. Tu baru tu. Makmum tertinggal daripada imam. Imam di depan ada, makmum duduk belakang lagi. Dia ruknain dengan dua rukun. Kalau dengan dua rukun ada bi an faragha minhuma, selesailah makmum daripada selesai imam daripada dua rukun. Faragha ay faragha al-imam minhuma min ruknain, daripada dua rukun. Wa huwa, sedangkan ia kembali kepada makmum fima qablahuma, pada barang, yakni pada rukun sebelum daripada keduanya. Maksudnya tu imam rakaat, makmum duduk qiyam lagi. Tu imam i'tidal, makmum duduk qiyam lagi. Tu imam bergerak turun kepada sujud. Apabila lepas dah daripada hak qiyam, walaupun tidak masuk lagi kepada sujud, maka ketika tu imam telah selesai daripada melakukan dua rukun yang dia meninggalkan makmum, sedangkan makmum berada pada rukun yang sebelum daripada dua rukun tersebut. Itu maksudnya ketinggalan makmum daripada imam dengan dua rukun. Ia tidak mesti masuk kepada rukun yang ketiga. Apabila imam turun kepada rakaat daripada i'tidal, apabila imam turun kepada sujud melepasi hak qiyam, maka ketika itu imam telah selesai dua rukun, dia telah meninggal makmum sebanyak dua rukun. Dua rukun fi'li lah di sini, dua rukun fi'li. Dia kalau dua rukun qauli, itu lain. Dua rukun fi'li, dua rukun fi'li. Katanya, apakah hukum? Wa in takhallafa
biruknain bi an faragha minhuma wa huwa fi ma qablahu fa illam ay fa fihi tafsilun. Maka pada menjawab persoalan ini ada perinciannya. Bagaimana perincian dia gini? Illam yakun udhrun batalat. Jika tidak ada keuzuran, batal sembahyang makmum. Okey, tak ada benda keuzuran. Tok imam rokok, makmum duduk rokok biar duduk dulu makmum. Hidup bilang orang, seorang, dua orang, tiga orang, hidup bilang makmum lain. Hidup tengok, oh, tok imam pakai baju, comel pakai baju. Warna kain tok imam tu macam kain batik je nampak. Oh, hidup tengok kain tok imam, duduk tengok kain tok imam. Orang rokok, hidup rokok lagi. Tu tidak ada keuzuran. Lepas tu, tok imam i'tidal, hidup rokok lagi. Tok imam turun kepada sujud, perjalanan turun kepada sujud, apabila melepasi hak qiyam, maka ketika tu batal sembahyang makmum. Sebab dia telah menyalahi imam lebih daripada ataupun menyalahi imam sebanyak 2 rukun fi'li tanpa sebarang keuzuran. Wa in kana, dan jika ada ia kembali kepada uzrun. Wa in kana uzrun, jika ada uzur. Maksudnya dia tertinggal daripada imam 2 rukun tu ada keuzuran. Keuzuran nanti kita akan cerita lepas daripada ni. Contoh lagu mana keuzuran? Okey, ni bi an asra'a qira'atahu. Benda asra', segera baca dengan cepat. Segera laju. Imam qira'atahu, bacaannya. Imam baca dengan laju. Apabila tu imam baca dengan laju, jadi makmum saat ni tu dah sedang lagi nak beraji Fatihah. Sedangkan makmum ni adalah makmum muwafiq, bukan makmum masbuk. Sebab makmum masbuk kan kita cerita kejam kan imam muwafiq ni. Tu imam laju baca Fatihah. Tapi tu imam laju baca Fatihah saat ni tu imam baca juga benda lain, baca juga surah. Kalau tu imam laju baca Fatihah sehingga kan makmum tidak sempat tempoh membaca Fatihah yang sederhana sebelum imam rakaat, ketika tu makmum masbuk, bukan makmum muwafiq. Ni makmum tu sempatlah tempoh untuk membaca Fatihah yang sederhana. Sebagai contoh, tu imam baca laju. Ini sebagai contoh lah, tu imam baca laju. Tu imam dia baca doa iftitah. Lepas tu dibaca Fatihah dengan laju. Lepas tu dibaca surah. Jadi makmum saat itu baca doa iftitah. Lepas tu lepas pada baca doa iftitah, baca Fatihah. Kadang-kadang makmum tak baca lagi Fatihah. Makmum baca Fatihah setelah daripada Fatihah imam. Bila lepas daripada Fatihah imam, tu imam baca surah yang pendek laju pula. Jadi sehingga kan makmum tidak sempat untuk menghabiskan Fatihah. Tiba-tiba tu imam rakaat. Okey, maka ketika tu wajib makmum kena babi Fatihah. Dan dimaafkan dia tertinggal daripada imam walaupun lebih daripada 2 rukun fi'li. Walaupun 2 rukun fi'li dia tertinggal daripada imam. Tapi dengan syarat jangan lebih daripada 3 rukun fi'li yang panjang. 3 rukun fi'li yang panjang. Yang panjang ni rakaat, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Manakala i'tidal, duduk antara 2 sujud atau tidak dihitung, tidak dikira. Dan kita baru ni kita belajar dah dalam bab muwafiq masbuk. Ni pun kita masuk dalam bab muwafiq masbuk ni. Ini kita masuk dalam perbincangan muwafiq dan masbuk daripada kitab Minhajul Talibin. Baik. Katanya wa in kana, dan jika adalah ia ada uzur, lagu mana uzur bi an asra'a qira'atahu, dengan bahawa tu imam baca dia tu cepat. Wa raka'a qabla itmamil ma'mumil Fatihah, dan rakaat imam sebelum daripada menyempurna oleh makmum akan Fatihah. Tu imam rakaat sebelum makmum menyempurnakan Fatihah. Maka faqilah, kata qil, ini kata pandangan sebahagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi ini bukan pandangan mu'tamad. Yatba'uhu, mengikutlah makmum akan imam, tak perlu babi Fatihah lah. Tu rakaat bersama dengan imam. Makmum ni makmum muwafiq pada asalnya, pada hakikat muwafiq, tetapi dia mengambil hukum makmum masbuk atas pandangan sebahagian ulama. Dia bukan makmum masbuk, dia makmum muwafiq. Tetapi oleh kerana tu imam baca laju, lepas daripada tu imam baca Fatihah, tu imam baca laju, dia tidak sempat bagi Fatihah, tu imam rakaat, maka ketika tu dia kena rakaat bersama dengan imam. Lepas tu wa tasqutul baqiyah, dan gugur Fatihah yang berbaki. Baqiyah yang berbaki lagi daripada Fatihah gugur. Tak perlu kabilah rakaat bersama dengan imam, kerana dia mengambil hukum makmum masbuk walaupun dia pada asalnya adalah makmum muwafiq. Ni pandangan sebahagian, tapi ini bukan pandangan mu'tamad. Ini pandangan mu'tamad. Was sahihu, pandangan yang sahih, yang betulnya adalah yutimmuha
menyempurnalah ia makmum itu dia akan Fatihah. Dia kena habis Fatihah. Lepas tu wayas'a khalfahu, dan dia buat di belakang imam. Ialah tu imam gi berapa rukun pun, lepas tu habis Fatihah dia pun rokok i'tidal, tu yas'a khalfahu. Tapi dengan syarat ma lam yusbaq bi aktsara min salatati arkanin maqsudah. Selama mana ma tu dipanggil ma masdariyah dharfiyah. Selama mana tidak didahulu akan dia. Selama mana tidak didahulu akan dia akan makmum. Maksudnya didahulu selama mana imam tidak tinggal dia. Tu maksud. Tu dahulu ni maksudnya imam buat dulu, dia buat ke dia. Tu maksud tidak didahulu akan dia. Makmum masbuk ni makmum yang didahulu akan dia. Imam telah mendahului dia. Okey, boleh faham tu makmum masbuk. Selama mana tidak didahului akan dia, bi aktsara dengan lebih min salatati arkanin maqsudah, daripada 3 rukun hak jadi maksudkan. Dia di sana ada rukun maksud, ada di sana, maksudnya di sana ada rukun maksudun li dzati, di sana ada rukun maksudun li ghairi. Rukun maksudun li dzati mengikut mazhab Imam Syafi'i, contoh seperti rakaat, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Manakala rukun hak yang maksudun li ghairi adalah contohnya i'tidal, duduk antara dua sujud. Kerana i'tidal ni adalah dimaksudkan untuk memisahkan di antara rakaat dengan sujud. Manakala duduk antara dua sujud adalah rukun yang diqasakkan untuk memisahkan di antara sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i, i'tidal dengan sujud, duduk antara dua sujud dikirakan sebagai rukun pendek. Manakala rakaat, sujud yang pertama, sujud yang kedua adalah rukun panjang. Jadi selama mana dia tidak tertinggal daripada imam lebih daripada 3 rukun yang dimaksudkan, wahia iaitu al-arkan ataupun salah satu arkan maqsudah at-tawilah, ay al-arkan at-tawilah, rukun-rukun yang panjang, rakaat, sujud pertama, sujud kedua, selama mana tidak tertinggal lebih daripada 3 rukun. Tapi fa in subiqa bi aktsar, maka jika tertinggal makmum saat itu lebih daripada 3 rukun, faqila, maka kata qil yufariqu, mufaraqah dari makmum akan imam, akan niat cerah daripada imam, lepas tu dibuat sembahyang seorang diri. Tapi wal asahu, pandangan hak yang al asah ni, pandangan mu'tamad, yatba'uhu, mengikutlah ia makmum dia akan imam, diikut fi ma huwa fihi, pada barang yakni pada rukun yang iaitu imam fihi, padanya pada mah. Tengok imam duduk mana. Lepas daripada sujud yang kedua, imam kalau naik kepada qiyam, makmum kena ikut imam dalam qiyam. Kalau lepas daripada sujud yang kedua, imam duduk tasyahud akhir, makmum kena turun duduk tasyahud akhir. Tidak boleh lagi dia pergi Fatihah. Okey. Kita buat contoh kan dia. Sekarang ni makmum Allahu Akbar, imam pun Allahu Akbar. Tak, silah. Imam Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar. Lepas tu imam pun baca doa iftitah, makmum baca doa iftitah. Lepas baca doa iftitah, imam baca Fatihah. Makmum tunggu untuk baca Fatihah selepas daripada Fatihah imam. Imam berhenti sekejap baca surah pendek. Makmum baca Fatihah dan 3 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Tiba-tiba tu imam rakaat. Pandangan mu'tamad, oleh kerana melihat kepada makmum itu adalah makmum muwafiq, maka wajib kepada makmum itu menyempurnakan Fatihah, kerana Fatihah itu adalah rukun sembahyang bagi makmum. Tidak boleh dia tinggal rukun sembahyang dia. Tinggal rukun sembahyang dengan sengaja, batal sembahyang. Tu imam rakaat. Oh, dia kata kalau gitu biar aku rakaat Tapi tahu aku kena wajib kena baca Fatihah ni, dia malah baca lah, batal sembahyang. Sebab dia sengaja tinggal rukun sembahyang. Okey. Sekarang ni dia kena pergi Fatihah, sebab Fatihah tu adalah rukun sembahyang dia. Oleh kerana ada keuzuran, benda keuzuran, kerana tu imam baca surah yang pendek. Okey, itu termasuk dalam keuzuran. Atau tu imam baca dengan laju, itu termasuk dalam keuzuran. Maka kira tidak ada kecuaian daripada makmum, maka diwajibkan kepada makmum kena perhabiskan Fatihah. Dan dimaafkan dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Selama mana tu imam belum masuk kepada rukun yang selepas daripada sujud yang kedua, selama mana tu imam belum masuk kepada rukun yang selepas daripada sujud yang kedua, selama itulah kalau makmum ambil Fatihah,
boleh tak makmum teruskan sembahyang ni. Maksudnya makmum habis Fatihah ketika sujud yang pertama, ataupun ketika antara dua sujud, ataupun ketika sujud yang kedua, ataupun ketika imam kapal dia daripada sujud yang kedua, tak makmum habis Fatihah. Maka ketika itu makmum itu boleh rokok, boleh i'tidal, boleh sujud macam biasa, dan dia kira gang rakaat tersebut dan dia kejar tu imam. Okey, dia kejar tu imam. Jelas? Okey. Satu. Tetapi kalau makmum saat itu belum lagi dapat menghabiskan Fatihah, dah habis lagi Fatihah, baru ihdinas siratal mustaqim, oh ni payah nak cari, dah lalu makmum Fatihah sikit ke sampai ke tu imam sujud yang kedua, nak pakit daripada sujud yang kedua pun dah habis lagi, oh dah lalu gitu. Jarang berlaku gitu. Okey, katakanlah tu imam rokok laju, tidak laju, sujud laju, makmum tu jenis baca Fatihah lambat. Baik, sebagai contoh, maka keadaan habis Fatihah tiba-tiba imam saat itu telah angkat kepada daripada sujud yang kedua dan masuk kepada rukun yang selepasnya. Mungkin masuk kepada qiyam untuk rakaat berikutnya, ataupun masuk kepada tasyahud akhir. Okey, mungkin salah satu daripada dua tu. Okey, ketika tu imam berada pada rukun yang selepas daripada rukun sujud yang kedua, maka ketika tu makmum tersebut kata qil mesti niat mufaraqah. Kena cerah daripada imam. Kata sebagian ulama, dah wajib cerah pun. Lepas tu, dia kena ikut imam pada rukun imam berada. Maksudnya, kalau tu imam duduk tasyahud akhir, dia kena tinggal bacaan Fatihah dia, terus duduk tasyahud akhir. Lepas tu, lepas dia semayang, dia kena tambah satu rakaat lagi. Ataupun kalau tu imam duduk qiyam, maka dia kena qasak bersama dengan imam. Dia kena ikut imam dengan qasak. Dah kaya qiyam dah. Tu imam duduk qiyam, okey, aku qiyam bersama dengan imam. Dan dia boleh perhabis Fatihah tadi. Dia boleh perhabis bacaan Fatihah tadi. Okey. Lepas daripada selesai salam imam, maka ketika tu wajib dia kena tambah satu rakaat. Bismillah. Alhamdulillah. Katanya wal asahhu yatba'uhu fi ma huwa fih. Kaul yang asah, yatba'uhu mengikutlah ia makmum akan imam pada barang, pada rukun yang ia imam padanya. Tengok imam duduk mana, duduk qiyam, okey, dia ikut dengan qasak. Kalau imam duduk tasyahud akhir, dia ikut dengan perbuatan. Sama juga kalau imam duduk tasyahud awal, dia kena ikut dengan perbuatan. Thumma yatadarak, kemudian dia buat benda yang dia dapatkan balik benda yang terluput saat itu. Maksudnya lepas daripada salam imam ditambah satu rakaat. Itu maksudnya thumma yatadaraku ba'da salamil imam. Katanya walau lam yutimmal fatihata li syaghlihi bi du'a'il iftitah fa ma'dzur. Sekiranya tidak menyempurnalah ia makmum akan Fatihah kerana sibuk makmum dengan baca doa iftitah. Makmum muafiq, dia sibuk baca doa iftitah, lepas tu dibaca Fatihah, tidak sempat sempurna Fatihah, tiba-tiba tu imam rokok. Maka ketika tu wajib kepada dia menyempurnakan Fatihah. Dan dia ni termasuk dalam fama'adzur, maka diberi keuzuran kepada dia untuk tertinggal daripada imam untuk menyempurnakan bacaan Fatihah dia. Katanya hadza kulluhu fil muwafiq. Ini yang dicerita saat itu kullu ke semuanya fil muwafiq, maksudnya fil ma'mumil muwafiq, pada makmum muwafiq. Makmum muwafiq adalah makmum yang sempat tempoh bacaan Fatihah yang sederhana. Dia sempat masa bacaan Fatihah yang sederhana ketika qiyam imam. Tu makmum muwafiq. Manakala makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat tempoh membaca Fatihah yang sederhana pada qiyam imam. Dihukum makmum muwafiq berbeza dengan makmum masbuk. Makmum masbuk gugur Fatihah daripadanya. Makmum muwafiq tidak gugur Fatihah daripada dia. Mesti dia kena baca Fatihah. Mereka dalam hal-hal tertentu. Dalam hal-hal tertentu, makmum muwafiq dia mengambil hukum makmum masbuk. Dalam hal-hal tertentu. Baik muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkenaan
makmum muafiq diberi keuzuran tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Hak tu kita bincang tu dalam bab muafiq masbuk baru ni. Ada hak yang berlaku kesepakatan di antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli, dan ada perkara-perkara yang berlaku khilaf di antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Jadi bagi orang yang nak tahu perbahasan lanjut, bolehlah tengok semula perbincangannya hak yang kita bincang baru ni dalam Facebook doa 20 gading. Boleh tengok kita bincang bab muafiq masbuk baru ni, ataupun boleh tengok juga pengajian-pengajian hak yang dibuat oleh ustaz-ustaz hak yang lain, ustaz-ustaz yang lain, bukan hak yang ana saja. Sebab muafiq masbuk ni ramai lagi ustaz-ustaz yang lain yang membincangkan tentang perkara tersebut. Okay, boleh tengok. Baik, mana hak yang dikirakan dimaafkan imam dimaafkan makmum tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Di sana ada hak yang berlaku sepakat di antara Syekh Ibn Hajar diberi kemaafan kepada makmum, ada hak yang berlaku khilaf. Fa'amma masbuk, adapun makmum masbuk, raka'al imamu fi fatihati, yang telah raka' oleh imam dalam fatihahnya. Tengah dibaca fatihah, tiba-tiba imam raka'. Fal asahu, qaul yang asah, annahu illam yashtaghil bil iftitahi wat ta'awudz, sekiranya dia tidak sibuk diri dia dengan baca doa iftitah, dengan baca ta'awudz, taraka qira'atahu, dia kena meninggal bacaannya, bacaan fatihah dia, wa raka'ah, dan dia raka' bersama dengan imam. Wa huwa, dan iaitu makmum masbuk, mudrikul lir raka'ah, dia mendapat bagi rakaat tersebut. Dia dang rakaat tu. Kalau dia dang rakaat bersama dengan imam, dia dang rakaat tersebut. Walaupun tak habis fatihah. Tapi dengan syarat, jangan dia baca benda lain. Sunat-sunat yang lain jangan buat. Kalau dia buat sunat yang lain, dia tak boleh rakaat lalu. Bahkan mesti dia kena baca fatihah qada tempoh yang dia baca benda-benda sunat tadi. Baik. Wa illa, dan jika tidak. Sandi kata jika dia tidak sibuk dengan iftitah dan ta'awudz, jika tidak begitu. Maksudnya dia sibuk dengan melakukan perkara sunat. Dia tidak terus baca fatihah. Sedangkan dia makmum masbuk. Tiba-tiba tidak sempat nak baca sekadar yang patut, imam rakaat dah. Maka ketika tu lazimahu qira'atun biqadri. Wajib dia membaca dengan kadarnya. Kadar hak yang dibaca dengan hak yang lain. Kadar hak yang dibaca hak sunat tadi tu. Kalau dia baca hak sunat, tempoh sekadar 4 ayat daripada fatihah, dia kena baca 4 ayat daripada fatihah baru boleh dia rakaat. Bila dia rakaat, kalau dia rakaat bersama dengan imam, maka dah rakaat. Kalau dah rakaat bersama dengan imam, dah rakaat. Okey, habis. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yashtaghilu al-masbuqu bi sunnatin ba'da at-taharrum, dan tidak tidak sibuklah oleh makmum masbuk dengan perkara sunat selepas daripada takbiratul ihram. Lepas daripada takbiratul ihram, Allahu akbar, buat wajib lalu benda Fatihah. Jangan duk baca doa iftitah lagi. Maksudnya tidak disunatkan. La yashtaghil, maksudnya tidak disunatkan makmum masbuk sibuk dengan benda sunat selepas daripada takbiratul ihram. Bal, bahkan bil Fatihah, dia kena sibuk dengan Fatihah. Illa an ya'lama idrakaha, melainkan dia mengetahui ataupun dia sangkaan yang kuat, dia sempat untuk membaca Fatihah, walaupun dia sibuk dengan membaca perkara-perkara sunat. Tapi kalau dia sempat baca Fatihah, walaupun dia sibuk dengan melakukan perkara sunat, tidak jadi masbuk pula, dia jadi muafiq. Melainkan kalau dia baca perkara sunat tu laju, baca Fatihah tu laju, sedangkan dia kalau kira pada asalnya tidak sempat pun untuk menghabiskan Fatihah sebelum daripada imam rakaat. Mungkinlah begitu. Baik. Walau alimal ma'mum fi ruku'ihi annahu taraka al-Fatihah aw syak lam ya'ud ilaihi bal yusalli rak'atan ba'da salamil imam. Sekiranya mengetahui oleh makmum di dalam rakaatnya annahu, bahawasanya makmum taraka al-Fatihah, telah meninggal Fatihah. Rakaat, Allah, aku dah ingat baca Fatihah sekali. Kalau sengaja, batas sembahyang. Sengaja dah baca, terus batas sembahyang. Baik. Makmum tapi kalau tak sengaja, masa rakaat Allah aku dah baca Fatihah, maka ketika tu lam ya'ud ilaihi, tidak kembali dah ia makmum kepadanya, kepada Fatihah. Tak boleh dah kembali kepada Fatihah. Tidak boleh dah dia kembali kepada Fatihah.
Bal yusalli rak'atan ba'da salamil imam. Bahkan dia kena sembahyang satu rakaat selepas daripada salam imam. Lepas daripada imam bagi salam, dia sembahyang satu rakaat. Baik. Sama juga ausyak ataupun syok. Dalam rakaat dia syok. Aku baca Fatihah ke dok lagi ya? Baca Fatihah dok lagi. Okey, kalau dia syok dalam sembahyang, dia buat ke dok lagi rukuk, maka kira tak buat. Al-aslu al-adam. Asal tidak. Kira tak buat. Gitu. Katanya falau alima aw syakka wa qad raka'a al-imam wa lam yarka' huwa qara'aha wa huwa mutakhallifun bi'udhrin. Maka sekiranya mengetahuilah ia makmum, mengetahui dia tinggal Fatihah. Allah, aku nak baca lagi Fatihah rupanya. Aw syak ataupun syok, aku baca ke dak lagi Fatihah. Wa qad raka'a al-imam, sesungguhnya telah rakaat imam, tu imam rakaat dah. Wa lam yarka' huwa, padahal makmum tu belum rakaat lagi. Untuk imam rakaat, acu nak rakaat, aku nak baca lagi Fatihah. Acu nak rakaat, aku baca lagi Fatihah, maka kira tak baca. Maka ketika tu qara'ah, dia kena baca Fatihah. Wa huwa mutakhallifun bi'udhrin. Dia tu tertinggal daripada imam dengan ada keuzuran. Maksudnya dimaafkan dia tertinggal daripada imam untuk menyempurnakan Fatihah dia sehingga 3 rukun yang panjang. Waqila, dan kata qil yarka'. Ada juga pandangan sebagai ulama kata dia kena rakaat. Lepas tu wa yatadaraku ba'da salamil imam. Lepas tu dia kena dapatkan semula rakaat tersebut selepas daripada salam imam. Lepas daripada imam salam, dia kena tambah balik satu rakaat. Okey. Setengahnya walau sabaqa imamahu bitaharrum lam tan'aqid aw bil fatihati aw at-tashahhud lam yadurruhu wa yujzi'uh. Okey, insya-Allah kita sambung semula pengajian ni. Malam ni kita kena berhenti awal sikit sebab ustaz moderator kita dia ada mesyuarat insya-Allah. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita berdoa kepada Allah agar pengajian yang kita adakan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama dapat mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tak bunyi sama. Alhamdulillah, jutaan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas dia ingat nak buka mic Ustaz. Alhamdulillah, jutaan terima kasih diucapkan jutaan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada semua yang join, yang share, yang ambil bahagian, tanya soalan dan sebagainya. Mudah-mudahan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan juga dari akhirat. Jadi kalau kita tengok malam ini ada juga beberapa soalan. InsyaAllah soalan-soalan kita akan jawab. Kita akan jawab pada minggu hadapan insyaAllah. Jadi untuk akhirnya nak minta Ustaz baca doa Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. إياكم تستحكين. Jadi untuk akhirnya marilah sama-sama kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.